Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tajuk kita pada hari ini batasan dan hakikat sifat dermawan dan kedekut. Iaitu pengarang kitab kita ini ingin menjelaskan kepada kita makna sebenar dermawan ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-sakha dan kebalikannya iaitu al-bukhl atau syuh, kedekut. Kata dia mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa orang masih juga memiliki sifat kedekut sedangkan sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis bahawa sifat kedekut itu akan membawa kepada kehancuran. Apakah batasan sehingga seseorang dikategori sebagai kedekut? Jadi sejauh mana kita ni bebas daripada sifat kedekut dan berada dalam daerah ataupun dalam lingkungan orang-orang yang pemurah. Ini memerlukan kita untuk kita memahami makna kedekut itu sebenarnya. Jadi kalau kita faham kedekut, maka kita fahamlah sebalik pada sifat kedekut iaitu as-sakha, apabila tidak ada lagi pada diri kita sifat kedekut itu. Sebagian besar dari kita merasakan bahawa kita adalah orang dermawan dan mungkin kita menganggap orang lain kedekut atau dalam kehidupan bermasyarakat kita memiliki penilaian berbeza tentang sifat kedekut. Ada sebahagian orang mengatakan bahawa perbuatan ini dikategorikan sebagai kedekut dan sebahagian yang lain mengatakan tidak dikategorikan sebagai kedekut. Itu menurut pemahaman masing-masing. Tapi yang kita nak sekarang ni adalah mengikut kefahaman syariat. Itu yang penting bagi kita. Selain itu, sebahagian besar dari kita memiliki kecintaan kepada harta dan berusaha untuk menjaga dan memilikinya. Menjaga harta maknanya sikap memiliki harta dan juga menjaga harta tidak dikategorikan sebagai kedekut. Maka oleh itu, apa sebenarnya yang dikatakan sifat kedekut itu? Semata-mata kita sayang harta dan kita menjaga harta, maka itu tidak ada kaitan dengan sifat kedekut. Maka oleh sebab itu perlu kita jelas apakah keterangan dan batasannya sehingga seseorang itu dikatakan memiliki sifat kedekut. Apa pula batasan sehingga orang itu dikatakan sebagai dermawan. Sikap suka menyimpan harta itu bukan kedekut. Habis kalau menyimpan harta itu bukan kedekut, apa sebenarnya kedekut itu? Sebagian ulama berpendapat batasan kedekut adalah menahan untuk memberikan sesuatu yang wajib diberikan. Maka apabila dia telah menunaikan kewajipannya, maka tidak dikatakan kedekut lagi. Itu pandangan sebagian daripada ulama. Kalau seseorang itu sudah mengeluarkan zakat, walaupun hartanya dia jutawan, atas 1 juta, zakat 25,000. Maka dia keluarkan zakat. Sebagian ulama menyatakan maka terkeluarlah dia daripada sifat al-bukhl. Ada orang datang minta tolong, memberi makan fakir miskin dan sebagainya, tidak ada dalam kamus dia. Yang ada hanyalah zakat saja. Kalau nafkah pula tu dia bagi pada suami isteri dia, anak-anak, mana cukup-cukup makanlah, tidak lebih. Sebagai ulama kata dia sudah terkeluar daripada sifat kedekut. Namun Imam Ghazali
pandangan batasan seperti itu tidaklah cukup. Tidak cukup. Seorang yang memberikan daging kepada orang yang menyembelih atau memberikan roti kepada pembuat roti dengan mengurangi sedikit dari kewajipan yang dia berikan sebagai balasan daripada pekerjaan orang itu, maka perbuatan itu dikategori sebagai kedekut tanpa khilaf ulama. Dia suruh orang lain menyembelih kambing untuk dia dengan janji upah iaitu daripada kambing itu ataupun daripada daging itu, tapi bila dia bagi tidak mencukupi upah yang kurang daripada upah yang disepakati, maka itu jelas ittifaq, kata Imam Ghazali, ada kedekut kerana dia mengurangi hak orang lain. Begitu juga seorang yang harus memberikan nafkah kepada keluarga kadar yang ditentukan oleh hakim dan dia mengurangkan nafkahnya walaupun cuma satu suap makanan atau sebiji kurma, maka perbuatan itu jelas dikategori sebagai kedekut, ittifaq para ulama-nya itu. Yang ketiga, seorang yang memiliki sepotong roti dan ketika datang tetamu dia menyembunyikan rotinya, maka perbuatan itu jelas kedekut juga. Itu pun disepakati oleh para ulama. Dalam kitab asal dalam kitab bahasa Arabnya disebut bittifaq, yang dengan disepakati oleh para ulama yang itu. Fa innahu yu'addu bakhilan bil ittifaq, kata Imam Ghazali. Itu dikira sebagai bila kita tak memenuhi hak sepatutnya orang lain terima, hak tetamu sebagai contoh, kita ada tetamu datang dan kita tidak melayani tamu, tidak menjamu tetamu, kita menyembunyikan makanan daripada tetamu, itu termasuk dalam kedekut bil ittifaq, dengan disepakati oleh para ulama. Sesungguhnya kewajipan itu dibagi kepada dua. Yang pertama, wajib bisyar'i, wajib menetapkan syariat seperti bayar zakat dan lain-lain. Kedua, wajib bil muru'ah wal adat, iaitu wajib menurut kebiasaan seperti pembayaran secara tunai atau memberikan sedekah sepatutnya baginya. Ini terjemahannya agak tidak jelas. Yang pertama kata dia wajib bisyar'i, seperti zakat, nafkah yang wajib kita nafkahi bagi orang lelaki, wajib diberikan kepada isteri dan juga anak-anak ataupun kepada ibu bapa yang telah tua yang tidak mampu lagi bekerja. Itu dia panggil pemberian yang wajib mengikut syarak. Dan yang kedua kata dia wajib bil muru'ah wal adat, wajib berdasarkan kepada maruah dan juga adat. Ini kembali kepada ma ra'awul muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan wa ma ra'awul muslimuna sayyi'atan fa huwa 'inda Allahi sayyi'atun. Apa yang diperhati, dinilai oleh sekalian orang Islam sebagai baik, maka dia di sisi Allah baik, dan apa yang dinilai oleh sekalian kaum muslimin sebagai buruk, sebagai jelek, maka dia di sisi Allah adalah jelek. Jadi bagaimana pandangan masyarakat melihat apa seharusnya seseorang itu dari segi adab, dari segi maruah diri, kalau dia memiliki harta yang banyak sebagai contoh, masyarakat memandang tidak cukup untuk menjadi seorang pemurah kalau sekadar dia mengeluarkan zakat. Pada masa sama dia mengabaikan jirannya, mengabaikan orang fakir miskin, tidak bersimpati dengan orang lain dan sebagainya, terlalu pekin pada keluarga, membiarkan keluarga melarat dan sebagainya, maka masyarakat akan memandang bahawa dia itu tetap kedekut, tetap orang bakhil, walaupun dia telah menunaikan zakat. Jadi untuk mengeluarkan, menurut pandangan Imam Ghazali, untuk mengeluarkan seorang itu daripada istilah bakhil atau kedekut, dia mesti memenuhi dua kewajipan. Kewajipan syarak dan juga kewajipan bil muru'ah wal adat.
Orang dermawan, kata Imam Ghazali, adalah orang yang menunaikan wajib bisyar'i dan juga wajib bil muru'ah. Wajib bisyar'i dan wajib bil muru'ah. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa fil amwal haqqun siwa zakat. Sebenarnya lah harta kita ni ada hak, ada kewajipan selain berzakat. Di antaranya kewajipan bantu orang susah. Di antaranya Nabi menyebutkan disail haqqun wa inja'at al-fars. Bagi orang yang datang minta kepada kamu ada haknya, sekalipun dia datang dengan menaiki, dengan kuda. Mana penampilan luaran dia itu seperti nampak seperti orang kaya, tapi dia datang minta pertolongan kepada kamu. Mesti ada faktor dia dalam kesusahan. Maka dia berhak ditolong. Jadi orang dermawan, kata Imam Ghazali, adalah orang yang menaikkan wajib bisyar'i dan wajib bil muru'ah. Apabila dia tidak menaikkan satu daripada dua kewajipan ini, maka dikategori sebagai kedekut. Orang yang tidak menaikkan wajib bisyar'i lebih kedekut daripada orang yang tidak menaikkan wajib bil muru'ah. Seperti tidak menaikkan zakat atau memberi nafkah kepada keluarga. Mana tidak menaikkan nafkah kepada keluarga. Apabila dia menaikkannya, tetapi dengan berat hati, mana dia menunaikan zakat ataupun menunaikan hak keluarga, tapi dengan berat hati, maka tetap dikategorikan sebagai kedekut. Orang yang bersedekah dengan memberikan sesuatu yang paling buruk miliknya, maknanya bila dia nak bersedekah, dia mencari yang tak elok, yang dia pun tak berminat, baju-baju yang dia pun tak nak pakai, dan barulah dia beri pada orang lain. Juga dia dikategorikan sebagai kedekut. Seperti memberi baju yang paling buruk dan tidak patut dipakai oleh orang lain. Secara lebih jelas, wajib bil muru'ah adalah memberikan sesuatu yang tidak menurunkan harga dirinya dan memburukkan kehormatannya. Dengan kata lain, dia memberikan sesuatu yang patut diberikan. Mana dia memberikan kewajipan bil muru'ah. Dalam bahasa Arabnya disebut wa amma wajibul muru'ah wa huwa tarkul mudayaqah wa istiqsa' fil muhaqqarat. Fa inna dhalika mustaqbah. Mana kewajipan memberi berdasarkan kepada maruah, iaitu dia meninggalkan dari berkira-kira. Okay? Berkira-kira. Al-istiqsa', makna terlalu menghitung-hitung. Fil muhaqqarat. Dalam perkara yang remeh-temeh, dalam perkara yang kecil-kecil. Dalam perkara yang kecil-kecil. Makna yang sepatutnya dia berlapang dada, dia boleh berikan. Dia tidak berkira-kira sangat. Tapi dia berkira-kira. Walaupun setelah dia memberi zakat. Tapi sikap dia begitu. Maka dia masih dikategorikan sebagai orang yang kedekut. Dan mungkin itulah yang dimaksudkan. Mungkin Imam Ghazali merujuk kepada firman Allah. Wa yamna'un al-ma'un. Tak kala Allah menyebutkan fawailun lil musallin. Kebinasaanlah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu orang yang mengerjakan salat dengan lalai. Kebinasaanlah bagi orang yang salat, iaitu orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riak, nunjuk-nunjuk. Wa yamna'un al-ma'un, dan enggan menolong. Dengan wa yamna'un al-ma'un, mana enggan memberi pertolongan sekalipun benda yang kecil-kecil, yang remeh. Ulama memberi al-ma'un, ulama memberi contohnya jiran nak pinjam kapak pun dia berkira. Jiran nak pinjam cangkul pun dia berkira. Padahal perkara-perkara begitu sepatutnya dia tidak berkira.
Jadi para ulama, oleh sebab itu Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa di antara tanda orang itu dia menunaikan pemberian dengan dipanggil ambil muruah demi menjaga maruah diri dan juga menjaga nama baik di mata masyarakat, iaitulah dengan dia tidak berkira-kira, tidak terlalu orang panggil apa, titik bengit dalam masalah pemberian ini. Dengan kata lain, dia memberikan sesuatu yang patut diberikan. Maknanya sepatutnya dia mampu beri. Dia berikan. Maka orang itu telah menunaikan kewajipan pemberian berdasarkan kepada tuntutan maruah dan juga adat. Dalam masalah ini tidak ada batasan tertentu kerana setiap orang berbeza kadar kemampuannya. Orang kaya yang memberikan sedekah dengan jumlah wang sedikit akan menjatuhkan kehormatannya. Maka masih lagi dia dipertikaikan dari segi maruah. Dia kaya tapi walaupun dia memberi tapi dengan kadar yang terlalu sedikit, masih tidak menyelamatkan lagi maruahnya. Kan tapi tidak menjatuhkan kehormatan orang miskin. Seorang yang memberikan sesuatu dengan keluarga kepada keluarganya. Di dalam terjemahan ini agak sukar untuk kita faham. Terjemahan dia agak lari daripada maksud. Faman kasura maluhu istaqbah minhu ma la istaqbah min al-faqir min al-mudayaqah. Istaqbah min ar-rajul al-mudayaqah min ahlihi wa aqaribihi wa mamalikihi ma la yustaqbah min al-ajanib. Man dipandang buruk daripada seorang lelaki apabila dia berkira-kira dengan keluarganya. Namun pada masa yang sama ada ketikanya kalau dia berkira-kira dengan al-ajanib, dengan orang luar, itu tidak dianggap sebagai buruk. Kerana mungkin kita kata seseorang itu dia ada kewangan yang terhad. Dan dia belanja pada keluarga dan sebagainya, tapi dengan orang lain dia agak dipanggil berkira. Itu tidak dianggap sebagai menjatuhkan maruahnya. Sebab kemampuannya tidak mengizinkan dia untuk bersifat pemurah di luar daripada keluarga. Tapi kalau sampai dengan keluarga pun, dalam keadaan dia ada kewangan lebih, tapi dengan keluarga pun dia kira-kira, maka itu dianggap sebagai yustaqbah, sebagai buruk. Yustaqbahu minal jar ma la yustaqbahu minal ba'id. Yang dianggap buruk dalam perlakuan terhadap jiran, apa yang tidak dianggap buruk dalam perlakuan dengan orang jauh. Mana sebagai contoh orang kata-kata tentang dia. Dia tu kalau sama-sama kalau dengan jiran dia baiklah, tapi kalau dengan kita ni nak makan duit dia cukup payah. Jadi tak semestinya orang itu boleh kita anggap sebagai orang yang kedekut. Kerana mungkin kewangannya terhad, dia mampu untuk membelanjakan keluarga dan juga jiran saja. Tapi dia tidaklah semampu untuk membelanjakan semua orang kawan-kawan yang jauh. Wa istaqbahu fi dhiyafah min al-mudayaqah ma la istaqbahu fil muamalah. Dipandang buruk bagi orang yang dipanggil berkira-kira dengan tetamu. Apa yang tidak dianggap buruk dalam fil muamalah, dalam muamalah dengan orang lain. Jadi begitulah. Imam Al-Ghazali akan menguraikan dengan lebih panjang. Ada separuh lagi yang perlu kita teliti insya-Allah. Bagaimana Imam Al-Ghazali mengajar kita bagaimana untuk kita menilai hakikat diri kita, sama ada kita ini masih lagi ada sifat kedekut ataupun sudah hilang sifat kedekut dalam diri kita insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.